Assalamualaikum anak-anak. Okey, hari ni kita bertemu lagi untuk pelajaran akhlak. Okey, kita masih lagi dalam tajuk yang pertama, iaitu adab menziarahi jenazah. Okey, sebelum ni kita dah tengok dah adab-adab ketika menziarahi jenazah. Ada 6 kan? Okey, hari ni kita sambung 4 lagi unit. Okey, kita akan masuk yang pertama, lafaz ucapan takziah dan pengertiannya. Okey, itu yang pertama kita akan masuk. Okey, lepas tu seterusnya kita akan masuk lafaz istirja beserta maksudnya. Mesti anak-anak tak pernah dengar kan apa tu istirja kan. So kita akan belajar apa tu lafaz istirja beserta maksudnya. Okey, seterusnya kita akan masuk fadilat beradab ketika menziarahi jenazah. Dan yang terakhir, akibat tidak beradab ketika menziarahi jenazah. Okey, so Ustazah nak semua dah bersedia dengan buku teks. Okey, siapa yang tak ada buku teks lagi boleh buka e-book. Okey, pastikan anak-anak dah bersedia untuk menerima pelajaran hari ni. Okey, tapi sebelum kita mula, okey, kita baca doa belajar. Okey, tanda tangan sama-sama. Okey, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanjur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, so kita harap pembelajaran kita hari ni anak-anak dapat faham dan semoga diterangkan hati untuk menghayati pelajaran hari ni. Okey, semua dah bersedia Okey, kita tengok. Okey, sekarang kita tengok apa tu ucapan takziah kepada keluarga. Baca dan amalkan. Okey, nampak kat sini? Okey, lafaz ucapan takziah kepada keluarga. Okey. A'zamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitik. Okey, maksudnya semoga Allah Subhanahu wa taala membesarkan pahalamu dan menguatkan ketabahanmu dan mengampunkan bagi si mati. Okey, itu lafaz ucapan takziah dan beserta maksudnya. Okey, kita tengok apa tu maksud takziah. Okey, kita tengok apa maksud takziah. Takziah tu adalah ucapan kepada keluarga si mati. Okey, kepada siapa? Kepada keluarga si mati kan. Keluarga si mati supaya apa? Supaya bersabar dan menghiburkan mereka dengan pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala dan mendoakan keampunan kepada si mati serta keluarganya. Kiranya ucapan takziah yang kita sebut yang lafaz ke atas tu, yang azamallahu ajraka wa ahsana azaaka wa ghafara limayyitik tu, kita ucap kepada keluarga si mati. Kita doakan supaya diorang ni tabah dan kita juga doakan supaya diorang ni dijanjikan pahala dan supaya diberi keampunan kepada si mati serta keluarganya. Maknanya kita doakan yang baik-baik. Okay, itu maksud lafaz takziah. Okay, seterusnya kita masuk. Okay, apa tu lafaz istirja? Okay, mesti tak pernah dengar kan? Tapi sebenarnya lafaz istirja ni kita selalu sebut. Kalau orang tu kita dengar ada berita kematian ke, walaupun kalau orang tu ditimpa musibah ke, kita akan sebut lafaz dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Pernah dengar kan? Okey, Ustazah ulang lagi sekali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Okey, maksudnya sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya jugalah dikembalikan. Okey, kat sini
nak bagi tahu lafaz istirja ni bila kita dengar kematian, kita kita sebut lafaz ni kan. Bila kita dengar si Fulan ni meninggal dunia lah hari ni, lepas tu kita pun sebut inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maknanya kita tahu, kita sebut tu kita mengingatkan diri kita yang semua benda kat dunia ni tak kekal. Maknanya akhirnya nanti akan kembali juga pada pencipta kita kan, iaitu siapa? Iaitu Allah. Maknanya kita datang dari dia dan kita kembali juga kepada Allah. Okey. Seterusnya kita tengok fadilat beradab ketika menziarahi jenazah. Okey, ada 4 fadilat. Maknanya ada 4 kelebihan kalau kita beradab ketika menziarahi jenazah. Okey, pertama, kita dapat mengeratkan silaturahim dengan keluarga jenazah. Maknanya kita dapat merapatkan hubungan kita dengan keluarga si mati lah. Maknanya kita datang ziarah tu kan, sambil-sambil kita bagi kata-kata semangat tu, kita dapatlah merapatkan lagi, mengeratkan lagi hubungan kita dengan hubungan keluarga si mati. Okey, kedua, kita dapat memberi keinsafan bahawa kematian adalah qada daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maknanya kat sini bila kita pergi ziarah orang meninggal ni, akan timbul rasa insaf kat kita. Maknanya kita pun tak tahu bila masa kita akan pergi juga menghadap Allah kan. Maknanya, dan kita tahu bahawa mati tu adalah ketentuan dari Allah. Maknanya mati tu pasti. Setiap orang memang akan meninggal kan. Cuma kita tak tahu masa kita bila. Okey, seterusnya fadilatnya mengurangkan tekanan emosi keluarga jenazah. Okey, maknanya bila kita datang tu, kita bagi kata-kata semangat kat keluarga si mati, kita pun dalam pada masa yang sama kita bagi kata-kata semangat supaya kita kurangkan stres dia. Dia kan ada tekanan emosi kan, kita tolong. Okey, seterusnya yang keempat, dapat menunaikan hak sebagai seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Maknanya kat sini kita tahulah kan, bila dia dah meninggal, dia seorang Muslim. Maknanya kita seorang Muslim, kita dapat selain kita dapat ziarah tu, maknanya kita dapat tunaikan hak kita sebagai seorang Muslim untuk melawat seorang Muslim yang lain kan. Sebab kita tak tahu nanti bila kita meninggal siapa pula yang datang ziarah kita kan. Macam tu. Seterusnya kita masuk yang terakhir, iaitu akibat tidak beradab ketika menziarahi jenazah. Maknanya akibat ni benda yang tak baik lah. Bila kita tak beradab tu, apa kita dapat? Pertama, kita menjejaskan hubungan silaturahim dengan keluarga jenazah. Yelah, kita dah lah datang, lepas tu kita buat kita tak beradab. Maknanya kita buat bising lah, kita main lari-lari ke kan, kita gelak-gelak ke, orang tengah sedih kita gelak-gelak. So benda tu akan menjejaskan hubungan kita dengan keluarga si mati tu. Kedua, menambah tekanan emosi keluarga jenazah yang kehilangan ahli. Dah lah kita datang tu buat bising, lepas tu kita gelak-gelak kan, padahal keluarga si mati tu baru je kehilangan seorang ahli keluarga dia kan. So lagilah stres keluarga si mati tu. Seterusnya, tidak menunaikan hak sebagai seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Maknanya kalau awak tengok gambar kat bawah tu kan solat jenazah. Kiranya bukanlah nak kata solat jenazah ni wajib, tapi solat jenazah ni hukum dia fardu kifayah. Maknanya kena ada orang yang melakukan kan. Maknanya kita kalau waktu tu kita ada kesempatan, ada kelapangan, kita tunaikan hak kita sebagai seorang Muslim ke atas Muslim yang lain. Maknanya pun kita pun turut serta untuk tunaikan solat jenazah ni, sebab kita tak tahu bila kita meninggal nanti siapa pula yang akan solatkan kita, kafankan kita kan. So habis dah sudah tajuk hari ni. Tapi kita tengok sebelum Ustazah habiskan, kita tengok
tahukah anda? Okey, kita masuk tahukah anda. Maknanya kalau kita tak tahu, okey, kita ambil tahu. Apa tu? Haram melakukan sesuatu yang boleh mengaibkan jenazah dan menularkannya di media sosial. Kita tahu sekarang ni semua orang ada FB lah, Insta lah, Twitter lah kan. Lepas tu nak pula orang yang meninggal tu kita macam tak suka lah, kita tahulah pasal aib dia. So kita pun canang lah aib dia dekat Insta, kita post semua kan, dekat media sosial. Padahal orang tu dah meninggal dah. Okey. Kita haram melakukan benda tu sebab orang tu pun dah meninggal kan. Kita seeloknya menjaga aib si mati. Walaupun si mati tu ada pernah buat salah ke pada kita kan, kita sebagai yang hidup lagi ni dituntut untuk memaafkan, supaya biar dia senang kat sana kan. Okey, amalkan. Okey, apa yang kita perlu amalkan? Mendoakan dan menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada jenazah. Okey, selalunya kita ni bila dapat berita kematian ni, bila lepas solat ke, tak kisahlah, kita doakanlah supaya semua walaupun bukan ahli keluarga kita doakanlah. Kalau kita kenal orang tu kan, sahabat kita ke, kalau yang dah meninggal kita doakan. Kalau kita baca Al-Quran tu, kita sedekahkan pada dia. Kalau kita kalau susah sangat, kita sedekahkan Al-Fatihah pun tak apa, pun dituntut. Okey dah. Okey, Ustazah berhenti sampai di sini. Okey, untuk tugasan, okey, nampak tu. Okey, untuk tugasan, okey, buka link Google Form di bawah dan jawab. Okey, jangan risau. Ustazah ada bagi link ni dekat WhatsApp. Okey, nanti awak tekan je, buka je link Google Form ni dan jawab. Okey, dan send kat Ustazah yang awak dah jawab, bukti yang awak dah jawab dekat WhatsApp. Okey, untuk Ustazah semak. Okey, boleh. Senang je untuk tugasan hari ni. Buka link Google Form di bawah dan jawab. Ustazah akan bagi linknya kat dalam WhatsApp group nanti. Okey, so kita berhenti sampai di sini. Kita dah habis tajuk yang pertama. InsyaAllah pelajaran yang akan datang kita akan masuk tajuk yang kedua. Okey, ingat duduk di rumah, jaga diri, jaga kesihatan, dan yang paling penting jaga solat. Okey, sekian sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.